والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لو أن يتعلم وتعليم وتذكر وتذكير وأن نفعه الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan nikmat bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan juga bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, Allah izinkan setelah mana sekian lama kita dapat berkumpul pada malam ni untuk dalam masa yang sama kita menzahirkan kegembiraan kita atas nikmat ini. Dalam masa yang sama kita juga menzahirkan kegembiraan kita atas kurniaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, atas kurniaan nikmat kita dapat melantunkan selawat kepada Nabi SAW. Nikmat Allah Subhanahu wa taala izinkan malam ni untuk sama-sama kita berdiri kerana baginda Nabi SAW. Setelah mana lama kita tak berdiri untuk Nabi, malam ni kita buat maulid qiyam untuk Nabi SAW. Mudah-mudahan walaupun sebelum ni kita qiyam di rumah, diri di rumah, jadi insya-Allah mudah-mudahan ada sir di rumah kita, ada barakah di rumah kita, beri kesan kepada kita, kesan kepada keluarga kita dan juga kesan kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah nikmat ini berkekalan insya-Allah. Insya-Allah kita jadikan malam Jumaat sebagai malam kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah hari Jumaat. Tak makruhlah. Kalau kata malam khas malam Jumaat, kita khaskan untuk qiyamul lail, hukumnya makruh. Tapi kalau khaskan untuk nak tambahkan selawat kepada Nabi SAW, maka tidak jadi makruh insya-Allah. Jadi ahlan wa sahlan semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga memberkati kita insya-Allah. Malam ni kita sambunglah pengajian kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita akan bincang tajuk bab tawadhu', merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang yastami'unal qaul, orang yang mana mendengar ucapan kemudian kita beramal dengan apa yang kita dengar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Malam ni yang ada buku ungu muka surat 259, hadis yang ke-336. Sambung bab tawadhu' Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain. Amin. Qala haddatsana Abdul 336. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا إذا رآه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. Daripada Humaid, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang pun yang mereka sangat cintai, yakni selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, mereka yakni para sahabat apabila melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan berdiri ketika mereka tahu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka perbuatan tersebut. Hadis ni tuan-tuan cerita tentang tawadhu' Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata mereka, tidak ada seorang pun yang mereka sangat cintai. Allahu akbar. Sahabat ni tidak ada all out mereka ni, cinta mereka ni melainkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ni nak masuk bulan yang sangat ditunggu-tunggu, Safar, Rabiul Awal. Jadi bulan yang panggil bulan Rabi' ni dipanggil Rabiul Anwar, mekar dengan cahaya, mekar dengan cahaya kelahiran Nabi kita SAW. Orang-orang pecinta Nabi mereka akan buat persediaan sebulan sebelum masuk, dia buat persediaan untuk nak sambut kekasih yang tercinta, bulan yang tercinta.
Kalau Syekh Zainal Asri bila selalu pesan bermula 1 Rabiul Awal sampai habis, kita akan target sehari 12,000 kali. Jadi nak dapat sehari 12,000 kali sehari, kita kena buat persediaan warming up dah sekarang. Jadi ada siapa-siapa yang nak yang nak sambut tawaran tadi tu? Sehari selawat 12,000 kali. Tu selalulah kami dipesan ketika mana bulan Rabiul Awal. Masuk saja 1 Rabiul Awal, dah masuk dah sehari 12,000 kali. Jadi insya-Allah saya ingat nak sambut lah kot. Kita azam dulu insya-Allah. Semua pakai azam. Ya Allah, kami azam ya Allah sehari 12,000 kali insya-Allah. Itu bagi permulaan, kan? Jadi kena ada tamrin, kena ada riyadhah sekarang ni. Kalau hari ni kita target grup kita sehari 1,000, kena up dah ni. Kena paksa diri lah 1,000, 1,500, kena up 1,000, 2,000, kena up lah sikit-sikit. Jadi insya-Allah kita pakat sambut insya-Allah untuk sama-sama kita tingkatkan selawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat jadikan Nabi seluruh Nabi ni kehidupan mereka. Jadi mudah-mudahan kita macam tu insya-Allah. Ni para sahabat. Kemudian kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, mereka para sahabat apabila tengok Nabi SAW, mereka tidak akan berdiri. Karena apa tuan-tuan? Kenapa sahabat-sahabat tak mau berdiri ketika mana Nabi datang? Sedangkan Nabi SAW pernah pesan kepada sahabat-sahabat yang lain ketika mana pemimpin Aus, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, lalu di hadapan Nabi kata apa? Qumu li sayyidikum, bangunlah untuk penghulu kalian, ketua kalian. Tapi kenapa Nabi tak suka di sini? Dalam masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Ikrimah bin Abu Jahal datang, baginda Nabi SAW pun bangun. Sedangkan Ikrimah ni siapa? Anak kepada Abu Jahal. Tetapi Nabi SAW nak memuliakan perkara yang demikian. Nabi tak mau orang kutuk lagi Ikrimah. Sebab apa? Dia sudah masuk Islam. Kalau kita lihat pula bagaimana baginda juga bangun kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika mana beliau masuk bertemu dengan Nabi SAW. Jadi bila mana sahabat nak bangun, Nabi tak suka. Kenapa? Maka di sini kata para ulama mengatakan bahawasanya, kalaulah kami para sahabat tengok Nabi SAW daripada jauh, tengok Nabi daripada jauh, maka kami tak bangun lagi. Takut-takut Nabi anggap itu menyusahkan sahabat. Duduk jauh dah bangun dah. Maka ditakwilkan yang demikian. Ataupun sahabat tak bangun kerana apa? Kemungkinan ketika itu Nabi baru saja bangun, tapi takkan nak bangun lagi. Dia ada takwilan begitu. Tetapi ala kulli hal, kalau kita lihat disebutkan dalam asar-asar, kalau sekiranya orang-orang soleh datang, maka sunat kita bangun sebagai tanda kita mentakzimkan dia, sebagai tanda kita mengagungkan dia. Apatah lagi kalau Sayyidus Salihin, baginda Nabi kita SAW. Maka Nabi tak mau ni, kenapa? Nabi dia kata sini, baginda SAW mereka tidak akan berdiri. Karena mereka tahu baginda Nabi SAW tidak suka akan perbuatan tersebut. Karena apa? Nabi takut menyusahkan para sahabat. Tapi bukan Nabi minta, tapi disebabkan pengagungan sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang bawa Quran, dalam kitab fiqh pun disebutkan, orang bawa Quran, bawa kita ni, sunat kita bangun. Karena apa? Mentakzimkan Al-Quran Al-Karim. Maka bagaimana pula orang yang menerima Al-Quran itu, iaitu sahibus syafa'ah, sahibus syariah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan. Setelah mana sekian lama, malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk sama-sama kita bangun. Bukan bangun semata-mata kita, tapi semata-mata apabila menyebutkan tentang maulid, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah masuk tengah bulan kan, bulan Safar. Nak masuk bulan Rabiul Awal lagi setengah bulan lagi. 15 hari lagi, 2 minggu lagi. Maka waktu inilah mereka akan tadrib, latih dari mereka ni. Ada ulama paksa tadi kita sebut paksa untuk nak selawat bagi banyak. Ada ulama dia paksa nak bagi baca kitab tentang Nabi ni bagi banyak. Khasnya bulan Rabiul Awal, target dah. Masuk Rabiul Awal ni, kita apa aku nak khatamkan tentang Nabi SAW. Karena bulan yang paling mereka tunggu-tunggu, ini bagi bulan pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah ini bulan yang kita nak kena cas balik. Mudah-mudahan nikmat ni, sebut nama Nabi, majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat ini
mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, tolak semua bala-bala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tawaduk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka orang bangun kerana takut menyusahkan. Tetapi kalau kita nak bangun tak jadi haram pula, sebab mengtakzimkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang panjang sikit hadis ni. Hadis kali ini yang ke-337, nak cerita tentang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bertanya tentang sifat peribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa soalan yang ditanya oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka ni tengok ada beberapa soalan yang kita dapat malam ni, ada lebih kurang 3 soalan. Cara Nabi masuk, Nabi duduk dalam rumah macam mana? Pertama, bentuk tubuh Nabi macam mana? Yang kedua, cara Nabi duduk dalam rumah macam mana, apa yang Nabi buat? Dan soalan yang ketiga, apa yang Nabi buat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di luar rumah. Soalan yang keempat ditanya berkenaan dengan cara Nabi duduk dalam majlis. Apa yang Nabi buat kalau duduk dalam majlis. Jadi sebabkan hadis ni panjang, kita Faris akan baca matan sekerat, kita akan syarah sekerat. Baca matan je. Kemudian tengok terjemahan. Sudah sana? Bismillah. قال حدثنا سفيان ابن واقع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. Baik, tengok sini. Hadis ni riwayat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang lelaki daripada Bani Tamim, daripada anak kepada Abi Halah. Abi Halah ni siapa? Abi Halah ini suami kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Abi Halah ni sebagian mengatakan beliau merupakan suami yang pertama kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada yang kata riwayat kedua dia suami yang kedua. Jadi suami sebelum berkahwin dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah dah kahwin 2 orang dah. Yang pertama kahwin dengan Halah ataupun Abi Halah. Abi Halah ni bila kahwin dengan Sayyidah Khadijah dapat anak namanya apa? Hindun seorang, Halah seorang. Dua-dua orang ni lelaki. Kemudian bila kahwin Halah meninggal dunia, Sayyidah Khadijah kahwin pula dengan Atiq bin Khalid Al-Makhzumi. Bila kahwin dengan Atiq dapat anak 2 orang. Seorang namanya Abdullah, seorang lagi namanya seorang lagi perempuan tidak disebutkan nama. Jadi di sini dipanggil apa ni? Hindun dan juga Halah. Kemudian Abdullah dan juga anak perempuan ni hasil perkahwinan dengan Khadijah ni merupakan anak tiri baginda Nabi SAW. Kalau nisbah kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, jadi pangkat apa? Pangkat pakcik. Pangkat pakcik kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini cerita tentang wasafan. Wasafan ni pada ni orang yang pandai menyifatkan tentang bentuk tubuh baginda Nabi SAW. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Aku ni Sayyidina Hasan ni cucu Nabi. Kalau cucu ni daripada anak perempuan Rasulullah namanya Fatimah, maka dapat Hasan, dapat Husain, dapat Muhsin, Ummul Kulsum, Ruqayyah. 5 orang anak Sayyidina Ali. Semuanya meninggal waktu kecil kecuali Hasan, Husain. Jadi kalau sekiranya dalam bahasa Arab ni anak daripada cucu daripada anak perempuan, dia panggil apa? Sibtu. Sibtu. Sin ba ta. Cucu daripada anak perempuan, maka namanya sibtu.
Tapi kalau cucu daripada anak lelaki namanya hafidun. Kita macam mana? Semua cucu. Jadi hadis ni panjang, saya tak boleh nak syarahkan panjang-panjang. Jadi Hasan bin Ali, cucu Nabi, tanya kepada pakciknya Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ni, ingat beliau merupakan orang yang pakar menyifatkan sesuatu tentang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pakar menyifatkan tentang tubuh Nabi ni? Ingat 3 orang. Kalau cerita bab Nabi ni, all out mereka boleh cerita. Spontan, sedah, bahasa Kedah kata. Siapa yang pertama? Hindun bin Abi Halah. Bukan dia. Satu Hindun bin Abi Halah. Bapa anak pakcik kepada Sayyidina Hasan ataupun anak tiri Nabi SAW. Yang kedua siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerana mereka ni, dua-dua orang ni sentiasa duduk dengan Nabi SAW ketika masih lagi kecil. Tengok Nabi, maka kanak-kanak ni, budak-budak kalau tengok orang, dia akan perhati semua. Oh, ni tak lelak tak ni. Ni muka macam ni. Oh, ni kening macam ni. Sebab tu kalau kita lihat hadis di awal ni, siapa Hindun bin Abi Halah cerita macam mana? Cerita tentang kulit Nabi, putih kemerah-merahan dekat dunia. Cerita Nabi tak rendah, tak tinggi sangat. Tapi kalau duduk dengan orang tinggi, Nabi nampak tinggi. Tapi kalau duduk dengan orang rendah, Nabi tak nampak ranjang sangat. Mata Nabi hak putih ni merah. Kenapa? Ini tanda Rasul Ulul Azmi. Mata kita merah sebab tak cukup tidur. Mata Nabi merah sebab banyak fikir tentang umat, sabar dengan umat. Hak hitam ni hitam sungguh. Bulu mata Nabi ni lentik, Masya Allah. Pipi Nabi ni mukalsam, tidaklah terlalu tembun, tidaklah terlalu kurus. Hidung Nabi sedikit mencung. Kemudian cerita tentang kepala Nabi besar sedikit sesuai dengan badan. Tanda apa? Tanda cerdik. Tapak tangan Nabi besar, lembut, lebih lembut daripada sutra. Ini semua sahabat cerita. Satu persatu. Uban dekat janggut Nabi, dekat kepala Nabi campur dua-dua ada berapa? Riwayat paling banyak tak lebih daripada 20 helai uban. Kita ada orang kira uban kita. Sebab apa sahabat boleh kira? Sebab tanda cinta kepada baginda Nabi SAW. Itu hadis yang kita dah cerita dah sebelum ni. Jadi ini cerita yang pertama. Soalan yang pertama, Sayyidina Hasan tanya tentang Nabi apa? Tanya tentang bentuk tubuh baginda Nabi SAW. Jadi baru kita sebut 2 orang tadi. Yang ketiga, siapa yang pandai menyifatkan bentuk tubuh Nabi ni? Perempuan, nama apa? Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad tu kan dalam peristiwa hijrah, Nabi dah berhijrah, tiba-tiba kehabisan makanan. Maka Nabi singgah tu tempat, ada kemah. Kemudian Nabi minta masuk-masuk dalam kemah, tengok-tengok ada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Nabi kata, wahai perempuan, izinkan kami bagi sikit kepada kami makanan ataupun susu kami nak minum. Jadi apabila Ummu Ma'bad kata tak ada, kalau tak ada, Nabi terpandang seekor kambing yang sakit kurus pula. Nabi kata, boleh tak kami minta izin nak perah susu tu? Ummu Ma'bad ni tengok, susu ni, kambing ni sakit, susu mana ada? Bahasa kita kata cannot brain lah. Macam mana boleh perah susu? Nabi minta izin, Nabi tepuk saja penuh kantung susu. Cerita ringkas dia, bila mana suami Ummu Ma'bad ni balik, tengok-tengok susu penuh. Ambil mana? Maka Ummu Ma'bad pun cerita, tadi ada seorang lelaki, wajahnya sekian, matanya sekian, bulu keningnya sekian, kulitnya sekian, tingginya sekian, cara berjalannya sekian, ni sekian. Satu persatu cerita. Maka kena ingat ni, 3 orang yang pandai menceritakan tentang bentuk tubuh Nabi SAW. Pertama, Hindun bin Abi Halah. Yang kedua namanya Ali bin Abi Talib. Dan yang ketiga Ummu Ma'bad. Seorang perempuan. Ketika mana sekali tengok aja. Maka selepas mana isteri ni cerita satu-satu, Ummu Ma'bad kata sahih, Abu Ma'bad kata sahih. Inilah lelaki yang disebut sebagai Nabi akhir zaman. Allahu Akbar. Mereka terus masuk Islam. Itu cerita soalan yang pertama daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu tentang sifat Nabi. Maka tanya ni cerita apa? Hindu ni cerita Nabi SAW ni seorang yang fakhman mufakhaman, seorang yang bertubuh besar, agung, mulia, maksudnya berjiwa besar dan juga berwibawa. Itu fakhman mufakhaman. Orang nampak Nabi ni azim, hebat, masya-Allah. Diri Nabi tu pun hebat dah, fakhman, agung dah.
Tapi kalau orang tengok pula, Allah lagi nampak agung. Sebab tu para ulama mengatakan sesiapa yang melihat baginda Nabi SAW, Allahumma ja'alna minhum. Siapa yang lihat Nabi SAW kali yang pertama, dia akan rasa gerun, gementar, haibah. Wa man khalatahu ahabbah. Siapa yang tengok Nabi SAW berkali-kali, rasa nak tengok lagi, ahibbah, dia rasa cinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita tengok Nabi SAW. Wajah baginda Nabi SAW kata di sini, tala'lu'al qamari lailatul badri, sangat-sangat bercahaya seumpama macam bulan, malam bulan purnama. Ni malam ke 14 ke 15? Malam ke 16 lah. Malam bulan purnama bila? 14 malam 15. Cerah malam tu, tak perlu pakai torchlight. Jadi kalau kita tengok bulan, kita rasa sakit tak? Tak rasa sakit mata. Macam tu kalau orang tengok Nabi SAW rasa tenang, Masya Allah, tak rasa sakit mata. Seperti mana kalau bulan itu menerangi pada waktu kegelapan malam pada bulan purnama, maka begitu jugalah baginda Nabi SAW menerangi manusia daripada kegelapan kufur. Nabi bimbing kita, Nabi nak selamatkan kita. Nabi kata kalau orang ada kekatu nak terjun dalam api, ada orang selamat. Macam itulah aku nak selamatkan umat ni daripada terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama, soalan daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan rasa syok, abang rasa syok. Pasal apa? Aku tanya dulu, adik aku Husain tak tanya ni tentang Nabi. Tengok episod yang seterusnya, apa yang berlaku. Sambung hadis tadi. Qala al-Hasan fakatamtuha al-Husain zamanan thumma. Kata Hasan, aku sembunyikan benda ni daripada Husain beberapa tempoh yang lama. Thumma haddathtuhu. Kemudian duk lama dah aku rasa kesian nak cerita pasal Nabi, pasal datuk kami ni, aku pun cerita dekat Sayyidina Husain. Fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Rupa-rupanya aku dapati Sayyidina Husain lebih awal lagi tanya tentang Nabi daripada aku. Aku ingatkan aku ni abang, aku tahu banyak tentang datuk aku Nabi. Rupa-rupanya adik aku ni Husain senyap-senyap tanya tentang datuknya, tentang Nabi SAW. Aku ingat aku menang dah. Itu bahasa kita. Aku ingat aku boleh tanya macam-macam bab Nabi ni, dia tak tahu. Aku boleh cerita kat dia. Rupa-rupanya adik aku ni Husain cerita lebih awal, tanya lebih awal tentang Nabi daripada aku. Allahu Akbar. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu wa wajadtuhu qad. Sebab tu pasal apa Sayyidina Hasan ni diam, tak mau cerita dekat adik dia? Sebab nak tunggu adik dia tanya. Adik tanyalah pasal datuk kita ni. Saya boleh cerita. Bila orang ni minta, dia akan dapat lebih sikit. Boleh tak terang kat saya macam ni, macam ni? Bila minta macam tu, maksudnya dia nak tahu sungguh, maka dia akan dapat ilmu lebih sikit. Itu tujuan Sayyidina Hasan tak mau cerita terus dekat adik dia, sebab nak tunggu adik dia tanya. Rupanya adik ni laju lagi. Pergi tanya pula ayah mereka. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an badkhalihi. Pertama kata Sayyidina Hasan, aku dapati Sayyidina Husain ni tanya ayah dia, ayah kami. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa kita cerita tadi? Orang yang pandai menyifatkan tentang Nabi SAW juga, sebab duduk dengan Nabi pada waktu kecil. Maka tengok-tengok adik aku tanya dulu tentang Nabi kepada ayah aku. Pertama soalan apa? An madkhalihi, tentang bagaimana Nabi SAW, cara Nabi SAW duduk dalam rumah macam mana, bagaimana keadaan Nabi dalam rumah. Allahu Akbar. Wa makhrajihi, bagaimana cara keluar Nabi, maksudnya cara Nabi duduk di luar rumah. Wa syaklihi, cara kesemua, cara duduk, cara keluar, cara berjalan. Falam yada' minhu syai'an, satu pun tak lepas. Pasti Sayyidina Husain ni tanya sebiji-sebiji berkaitan Nabi keluar macam mana, Nabi duduk dalam rumah macam mana, cara Nabi macam mana. Ataupun tak tinggal, Sayyidina Ali tak tinggal sebiji pun jawapan. Pasti cerita dekat Sayyidina Husain ni sebiji-sebiji. Sayyidina Hasan rasa apa? Allah, kalah dah aku. Ingatkan aku yang tanya awal tentang Nabi, rupanya adik aku tanya lebih banyak lagi. Ini tuan-tuan nak beritahu kata apa ni? Kena berebut, kena rajin baca tentang Nabi. Buku banyak terjemahan dah sekarang ni. Kita hidupkan bulan Maulid ni insya-Allah. Kita dah niat ni. Tuan-tuan niat sekarang ni insya-Allah. Ya Allah, bulan Maulid aku nak tambahkan selawat, bulan Maulid aku nak baca banyak tentang Nabi. Bila kita buat, insya-Allah pahala kita akan jadi double lagi daripada apa yang kita niatkan insya-Allah. Kemudian qala al-Husain
فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء. Maka kata Sayyidina Husain, aku pun tanya kepada ayahku tentang dukhul Nabi SAW dalam rumah. Macam mana keadaan Nabi SAW dalam rumah, macam mana? Maka jawab Sayyidina Ali, Nabi SAW apabila masuk saja ke dalam rumah, Nabi akan bahagikan waktu Nabi ni kepada 3 bahagian. Follow lah, tengok terjemahan terus. Jadi kalau kita baca jadi panjang. Juz'an lillah wa juz'an li ahli wa juz'an li nafsi. Okay, 3 bahagian tu macam mana? Kalau Nabi duduk di rumah ni, 1 bahagian untuk dengan Allah Ta'ala. Kita panggil khalwat dalam istilah tasawuf. Bermesra dengan Allah Ta'ala, berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, bagi masa dekat Tuhan. Ni duduk rumah dengan Tuhan pun tak bagi masa. Bagi masa dekat Tuhan. Waktu kita nak mengadu, kita ni macam mana, kita ni lemah ke, kita ni sakit ke, kita ni nak apa ke, ngadu kat Tuhan. Tuhan tempat mengadu. Kedua, Sayyidina Ali buat macam mana? Sayyidina Rasulullah buat macam mana? Bagi masa untuk ahli keluarga Nabi, anak-anak, keluarga. Ni duduk dalam rumah semayang semua, anak isteri terabai. Tak ajar Quran, tak ajar ilmu, tak jadi juga. Maka kita ikut cara Nabi ni. Wahai ibu, wahai suami, wahai isteri, semua dekat rumah ni ikut cara Nabi SAW. Ada masa kita dengan Allah, ada masa kita dengan keluarga. Kemudian wajuz'an li nafsihi, 1 bahagian lagi, masa lagi untuk apa ni? Untuk diri sendiri. Maksudnya 3 bahagian ni kita kata baiklah 24 jam bahagi dengan 3, dapat 8 jam. Tapi zahirnya lah kemungkinan Nabi bagi masa dengan Allah lebih lagi. Kemudian summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas fayaruddu bil khassah 'ala al-'ammah wa la yaddakhiru anhum syai'an wa kana min Jadi untuk diri Nabi itu, masa untuk diri Nabi, Nabi berehat, Nabi semua ni Nabi bahagi pula. Yang masa untuk peribadi Nabi itu, untuk diri Nabi itu, Nabi bahagikan masa untuk diri Nabi untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain pula. Allahu Akbar. Pecah lagi. Patutnya masa Nabi berehat, tapi Nabi bagi masa tersebut untuk orang lain pula, untuk masyarakat kita kata, untuk sahabat-sahabat yang lain. Fayaruddu bil khassati 'ala ammah. Maka Nabi khaskan waktu Nabi itu, ada sahabat-sahabat khas yang terdekat dengan Nabi SAW masuk bertemu dengan Nabi SAW berbanding sahabat-sahabat yang umum. Di antaranya apa? Di antaranya khalifah yang 4. Mereka ni selalu masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Kenapa Nabi khaskan 4 orang ni? Kerana mereka inilah akan tanya soalan tentang agama. Mereka inilah yang nak sebarkan tentang apa agama lepas ni. Jadi Nabi biarkan 4 orang selalu masuk bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi kata apa? Disebutkan Sayyidina Ali, wala yaddakhilu anhum syai'a. Nabi tak sembunyi sikit-sikit pun. Apa yang Nabi boleh cerita tentang hukum, Nabi cerita. Apa yang Nabi boleh cerita tentang keperluan amalan, hukum, semua Nabi cerita. Maka tugas orang-orang yang dekat dengan Nabi ni pula balik cerita kepada orang lain. Maka ilmu tu berkembang. Betul kata guru kami, akhir zaman ni disebabkan kamera ada, tasjil ada, rakaman ada, buku semua ada, manusia jadi malah. Sepatutnya dia rajin sebab ada rakaman, ada buku, ada terjemahan. Tapi syariat guru yang besar, kita jangan jadi macam tu. Sepatutnya teknologi yang ada, kemudahan yang ada, kita kena jadi lagi malah. Ulama-ulama dulu masuk dalam perpustakaan, masuk buka hafai, hafai. Balik ke India, kitab Fathul Bari tu tulis balik 16 jilid, tulis. Zaman kita ni Ustaz tulis balik, ni balik. Jadi mudah-mudahan kita bukan jadi orang yang malas. Jadi Nabi ni cerita semua kat sahabat yang terdekat balik kongsikan kepada yang lain. Kemudian wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahlil fadli biizni. Jadi di antara kehidupan Nabi SAW ni, Nabi akan isarkan, lebihkan diri Nabi ni untuk bagi masa kepada orang-orang yang fadli, orang-orang yang ada kemuliaan. Sama ada kedudukan dalam sudut nasab dia, daripada sudut awal Islamnya ataupun ketakwanya, Nabi akan bagi masa lebih kepada mereka dengan izin Nabi SAW. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Jadi kadang-kadang Nabi lebihkan mereka ni berdasarkan kemuliaan mereka ni pada agama.
Jadi فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. Jadi Nabi ni khususkan sahabat-sahabat untuk tanya Nabi tentang hukum ataupun tentang agama ni. Ada yang datang jumpa Nabi ni faminhum zul hajah. Ada mereka ni ada soalan dekat Nabi, satu soalan je. Maksud hajah di sini dia hajat dalam agama. Soalan berkaitan dengan agama. Ada orang jumpa dengan Nabi ni nak tanya dua soalan tentang agama. Nabi buat apa? Nabi layan semua. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada orang zul hawajid, hawaij, banyak hajat. Tanya yang nu, tanya yang ni, tanya ni. Tapi sekiranya Nabi akan mampu selesaikan, maka Nabi akan tolong semua hajat-hajat tersebut. Ini kehidupan Nabi SAW. Nabi bagi masa dengan Allah, Nabi bagi masa dengan keluarga, Nabi bagi masa dengan sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang dekat. Ini lebih banyak waktu dia. Dan sahabat-sahabat yang umum untuk Nabi jawab soalan-soalan berkaitan dengan agama. Nabi tolong mana yang Nabi mampu. Kemudian fayatashaghulu bihim, Nabi sibukkan diri Nabi dengan mereka. Nabi duduk, Nabi tanya masalah keadaan mereka, apa masalah, ada apa dan sebagainya. Ini kehidupan Nabi kita SAW. Nabi duduk dengan masyarakat. Kalau orang kata Nabi ni takat Nabi bukan walaupun kekasih Allah, Nabi tak duduk dalam bilik 24 jam semayang je ada. Kenapa? Nak tahu tentang hal ehwal manusia ni penting. Keadaan masalah apa yang berlaku penting. Wa ikhbaruhum billazi yanbaghi lahum. Dalam masa yang sama bila sahabat-sahabat jumpa, Nabi cerita kepada mereka ni apa yang sepatutnya mereka buat. Macam kita lah di akhir zaman ni. Kita jumpa dengan alim ulama, apa benda yang kami nak kena buat Syekh Habib, Syekh? Apa benda yang kami nak kena buat di akhir zaman ni? Banyak macam-macam bagi amal dekat pesan kita ni, rotib kena jaga, hizib kena jaga, selawat jangan tinggal. Ada di pesan apa tu? Antaranya apa dia? Ambil peluang di akhir zaman ni berbakti dengan tanah. Ada juga pesan macam tu. Saya pun dengar-dengar tu, ambil beli pasu hak kecil tu, berbakti kepada tanah. Tu wirid kita duk pesan dah, dia pesan selalu dah. Wirid pesan selalu ni pesan tu. Rupa-rupanya dengar, jangan lupa berbakti kepada tanah. Balik terus cari tanah berbakti. Kenapa kita tak tahu? Kadang-kadang amalan kita ni sikit di akhir zaman, kita tak tahu nak tampung macam mana. Maka kadang-kadang masa kita tanam sayur ke, tanam buah ke sebagainya, semut tumpang makan, burung tumpang makan, dapat pahala free duk berjalan kat kita ni. Maksudnya para habaib, para masyarakat kita ni, buatlah apa-apa yang boleh kamu cari pahala banyak, carilah. Kadang-kadang nak ibadah malah, tiba-tiba dapat pahala free apa dia tu? Ulat makan sayur kita, burung makan buah kita yang kita tanam, dapat pahala free. Maksudnya apa dia? Jangan duduk saja, buat benda bagi bergerak. Bergerak bagi pahala kita banyak. Saya pun fikir, siapa nak kena imarah tanah awak ni? Rupanya macam tu. Bagi cari peluang kita ni dapat pahala banyak. Kemudian wa yaqulu liyuballi. Sebelum tu Nabi pesan kan, Nabi pesan kat sahabat-sahabat apa yang sepatutnya Nabi pesan. Antaranya Nabi pesan orang ni masuk, Nabi pesan khas. Nabi kata, kamu ni malulah kepada Allah Ta'ala, haqqal hayah. Malulah kepada Allah Ta'ala seperti mana dengan sebenar-benar malu. Kama tastahyi min rajulin salih min qaumika, seperti mana kamu ni malu apabila duduk dengan orang soleh. Kalau kita jumpa orang soleh, tuan-tuan, kita rasa macam mana? Astagfirullahaladzim, saya aku nak jumpa Habib ni, nak jumpa Syekh ni, kita buat persediaan ni. Allah Akbar. Kira hari tu kita akan bangun awal contohnya, dalam perjalanan tak bercakap dah. Allahumma salli ala sayyidina. Perbaik ni, takut tambah pula hak jenis buka ni. Ni semalam tak bangun tahajud. Kena pergi pula dekat seorang tu, baru duduk Syekh pesan, ittaqillah fi ainika, jaga-jaga sungguh dengan mata kamu. Allah, tak ada nak mula lagi, hak tu kena dah. Jadi Nabi SAW kadang-kadang duduk dengan sahabat, ada sahabat apa datang khusus, minta Nabi tegur, kamu malu kepada Allah Ta'ala, seperti mana kamu malu nak buat benda yang tak elok ketika mana ada orang-orang baik di kalangan kamu. Nabi bagi keperluan kepada mereka ni. Ada pula orang yang datang, Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah sangat nah. Pasal apa? Dia ni orang Kedah kata perongoi.
Kira sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Maka Nabi pesan kat dia seorang, la taghdab, jangan marah nah. Jangan marah. Maka Nabi bagi tu sesuai dengan keperluan dia. Apa yang sepatutnya dia buat. Macam itulah kita. Kalau ada guru-guru, dia akan beritahu, kamu ni, cara kamu ni sesuai dengan hizib sekian-sekian. Apa yang ni kena kurang sikit, yang ni kena lebih sikit. Tu kalau kita jumpa dengan guru-guru yang terdekat, mereka akan pesan kat kita macam tu. Lebihkan sikit yang ni, kurangkan sikit yang ni. Itu ikut keperluan kita ni. Kemudian wa yaqulu liyuballighi syahidu minkumul ghaib wa ublighuni hajata man la yastati'u iblaghaha. Nabi kata apa? Sampaikanlah orang-orang yang hadir ini, sampaikanlah kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya apa dia? Kamu yang dapat satu benda, sampaikan kepada orang lain. Bagi mereka ni dapat pahala sama, bagi mereka ni beramal sama. Itu maksud dia. Kemudian wa ablighu hajatan man la yastati'u iblaghaha. Kemudian sampaikan juga apa hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya. Contoh apa dia? Wanita tak boleh duduk dengan Nabi. Hamba-hamba semua ni tak boleh duduk dengan Nabi, serata kat depa sama. Jangan balik kita seorang saja. Balik-balik rumah. Allah. Bang, siapa orang ni abang? Ustaz kata kena beramai. Apa dia beramai apa? Kongsi semua dalam keluarga kita ni. Kita dapat faedah apa sikit, insya-Allah ni minggu ni kita kena buat yang ni. Malam Jumaat buat yang ni. Itu maksudnya apa? Sampaikan hajat, tolong apa yang orang yang dekat dengan kita ni. Jadi di sini Nabi kata apa? Sampaikan kepadaku hajat. Kepada orang yang tidak mampu menyampaikannya, maksudnya apa? Nabi suruh tolong orang. Apa saja yang kita mampu. Kalau tolong dengan ilmu, boleh tolong dengan ilmu, tolong. Boleh tolong dengan harta, tolong. Tolong dengan idea, tolong. Tadi petang duk baca hadis-hadis tentang kelebihan orang yang tolong orang ni. Yang disebutkan dalam banyak-banyak hadis, kita kumpulkan bahawasanya antara amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka ialah kita selesaikan hajat orang. Dan di antaranya lagi kelebihan orang yang tunaikan hajat orang ni, Nabi kata dia lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Orang ada masalah, kan? Kita pun tolong selesai dia. Nabi kata itu lebih baik lagi daripada kita iktikaf selama sebulan di masjid Nabi. Kemudian benda ni disebutkan lagi dalam hadis yang lain, kalau kita rajin tolong orang, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan urusan kita ni. Lepas tu guru kami selalu pesan, kadang-kadang kita ni gaji tak tahu mana pun, tapi alhamdulillah Tuhan jaga kita ni. Tak selalu bawa ke klinik, kereta pun tak rosak, motor pun tak rosak banyak, kira okeylah. Kan? Ada orang tu masya-Allah duit dia banyak, tapi klinik setiap bulan, setiap minggu kena pergi. Kan? Rumah tangga ada masalah, ni ada masalah. Kenapa? Dia pun tak ambil cakna dengan orang, tak ada masa dengan Tuhan, Tuhan pun tak hirau dekat dia. Tapi kalau kita bagi masa dekat Tuhan, kita bantu tu orang lain sama, insya-Allah Allah juga akan bantu kita. Boleh lagi tak ni? 9.30 dah ni. Hadis ni panjang lagi. Kena pendekkan syarahan. Pukul 11. Alhamdulillah. Pembukaan dia lama sikit. Kemudian fa innahu man ablagha sultana hajata man la yastati'u iblaghaha. Dia kata di sini, sesungguhnya siapa yang menyampaikan kepada seorang pemerintah tentang suatu hajat, sesiapa yang tidak mampu untuk menyampaikan dia. Kita ni contoh dekat rumah kita ni, ada jalan yang tak berturap, habis pakat jatuh ke degang. Kita pun bagi tahulah dekat orang-orang yang berkuasa, pihak berkuasa, suruh turapkan tanah. Dekat mana atas saya tengok tu, mereka bagi laporan-laporan, tak makan saman, last sekali letakkan pacak batu nisan. Selesai. Tak sampai 12 jam, jalan raya berturap. Itu maksud di sini. Kalau maksudnya kalau kampung di situ ada masalah air ke, masalah apa ke, kita bagi tahu kepada pihak berkuasa. Orang tak lain tak mampu. Kita ni ada link, kita bagi tahu lah, ni kena buat macam ni, ni kena buat macam ni. Apa dia Nabi kata apa di sini? Sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Disebabkan orang kampung dalam kesusahan ataupun seseorang tu dalam kesusahan, kita pergi tolong permudahkan dia. Kawan-kawan kita ke yang ada kesusahan, kita tolong permudahkan urusan dia. Apa saja bentuk yang kita mampu, permudahkan. Apa kelebihan dia? Nabi sebut sini. Sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tetapkan kedua kakinya pada hari kiamat. Maksudnya apa dia? Ketika mana lalu titian sirat, insya-Allah tak akan tergelincir dalam api neraka. Ini kelebihan orang yang rajin bantu orang. InsyaAllah dia tak akan tergelincir jatuh ke dalam titian sirat. Kemudian wala
لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. Kemudian tiada yang disebutkan dari Allah kecuali perbuatan tersebut sesuatu yang bermanfaat untuk agama dan juga dunia mereka. Nabi ni tak sembang banyak, melainkan Nabi sembang berkaitan dengan Allah, yang mana perkara tersebut ada manfaat untuk sahabat berkaitan dengan agama, berkaitan dengan dunia mereka. Sebab tu saya selalu ulang, dengar-dengar pada guru kami Syekh Ali Jumaah, selalu ulang hadis ni. Ahabbul a'mali ila Allah subhatul hadis. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah subhatul hadis. Subhan ni tasbih. Hadis ni bercakap. Apa dia? Tengah-tengah orang duk sembang, mulut hati duk zikir. Allah. 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 Tu kena latih tu. Ini di antara sebaik-baik amalan. Sebab apa? Nak bagi kita ni ada manfaat. Kan? Jadi orang tengah menyembang, kita pun sambil-sambil duk sembang, hati duk zikir ni. Allah. Allah. Oh ni dahsyat. Ini kena latih. Kan? Ini jangan orang dua tengah sembang kita pun Allah. Allah ni nampak sangat. Tak ayat tasbih, tak ayat angkat, hati biar bergerak. Tu cuba latih tengok. Orang gelak kita jangan sedih kan. Orang gelak kita senyum lah, gelak juga. Tapi Allah ni perlukan latihan. Saya dengar hadis ni, oh ni masya-Allah ni ahli sufi ni mesti duk latih ni. Kita pun duk beramai-ramai tergelak juga, kadang-kadang gelak lebih daripada zikir. Itu kita lah, tapi lama-lama dia kena latih sikit. Terus dan tidak diterima daripada seseorang selainnya. Apa benda yang kita buat ni semua kerana Allah, lain daripada Allah tak terima. Mereka tidak terpecah melainkan setelah mendapat ilmu. Ni nampak sahabat. Yadkhuluna ruwadan wala yaftariquna illa an zawaqin. Sahabat-sahabat kalau duduk bertemu dengan Nabi SAW, mereka tak akan bawa keluar ke diri mereka ni kecuali mereka dapat sesuatu. Ada yang takwilkan dapat makanan, tapi para ulama yang mengatakan bahawasanya sahabat kalau duduk dengan Nabi pasti mereka akan bawa balik ilmu, bawa balik adab. Ini tujuan majlis ilmu kita ni. Majlis ilmu kita nak bawa balik ilmu, bawa balik adab. Kan? Wa yakhrujuna adillatan. Kemudian mereka ni keluar dalam keadaan petunjuk kepada kebaikan. Mereka ni pula sebar kebaikan, ajak orang beramai. Ini matlamat majlis ilmu, keluar dengan ilmu, keluar dengan adab, dan ajak orang pula daripada untuk buat kebaikan. Macam mana ni? Berapa minit yang kita boleh ni? Semuka lagi. Baik, satu lagi Ustaz. Terus yakni alal khair. Terus qala fasa'altuhu an makhrajihi kaifa yasna'u fihi. Kemudian Sayyidina Husain tanya ayahnya lagi Sayyidina Ali, yang tadi tanya dalam rumah. Apa yang Nabi buat dalam rumah? Nabi bagi masa dengan Allah dalam masa yang sama, masa dengan keluarga, semua tu cerita dah. Sekarang ni Sayyidina Husain tanya an makhrajihi, bagaimana Nabi SAW, apa yang Nabi buat ketika Nabi keluar rumah. Kan? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanuhu illa fi ma ya'ni. Pertama, Nabi apabila Nabi keluar rumah, Nabi jaga lidah. Nabi tak cakap benda-benda yang mengarut, benda-benda yang merapu, benda-benda yang sakitkan hati orang. Satu Nabi buat. Kemudian wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Nabi sikit-sikit. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Nabi bermesra dengan sahabat-sahabat, wa la yunaffiruhum. Yang kedua Nabi bermesra dengan sahabat-sahabat. Nabi tak buat orang lari dengan Nabi. Nabi buat orang rapat dengan Nabi. Itu yang kedua. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Yang ketiga, Nabi buat apa bila Nabi keluar rumah? Nabi memuliakan orang-orang yang mulia, dan juga Nabi serahkan urusan kepimpinan kepada mereka. Nabi tak masuk campur sangat. Maksudnya mereka ni dah uruskan situ, tak apa, urus bagi balik. Nabi hormat mereka. Kemudian yang keempat, wa yuhadzirun nasa wa yahtarisu minhum min yang keempat, wa yahzarun nas. Nabi ni bagikan peringatan kepada manusia, peringat manusia. Jaga-jaga dengan azab Allah Ta'ala, jaga-jaga dengan kemurkaan daripada Allah. Kemudian min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu. Kemudian tanpa mencegah dan melindungi mereka, tanpa mencegah seseorang untuk menemuinya, dan tanpa menyembunyikan kemuliaan peribadinya. Itu Nabi buat apabila Nabi keluar rumah. Nabi bersera dengan orang, Nabi tak merendahkan orang, tak perli orang, tak menganjing orang. Itu bahasa kita dah. Nabi jaga lidah sungguh-sungguh.
Kemudian ويتفقد أصحابه bila Nabi keluar pada rumah saja, Nabi cari sahabat-sahabat yang tak ada. Mana ni fulan bin fulan, lama tak nampak ni. Kemudian ويسأل الناس عما في الناس Nabi keluar rumah, Nabi tanya juga macam mana keadaan orang ni, macam mana keadaan sahabat ni, macam mana keadaan keluarga ni. ويحسن الحسن ويقويه. Nah, benda yang baik Nabi kata baik, bahkan Nabi puji pula. Wa yaqawihi maksudnya Nabi puji, Nabi bagi dalil sebagainya, Nabi puji. Wa yaqabbihu, ويقبح القبيح ويواهه. yang buruk Nabi kata buruk, kemudian Nabi minta sahabat jauhkan benda ni. Ni benda ni tak elok. Yang elok kamu buat. Itu Nabi puji. معتدل الأمر غير مختلف. Keadaan Nabi ni sederhana, kan? Tidak buat benda-benda yang menyebabkan orang jauh daripada Nabi. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد. Baginda SAW tidak lalai, dan baginda khawatir mereka akan jadi lalai. Nabi ni hidup Nabi kalau keluar rumah Nabi tak lalai. Perjalanan Nabi tu ingat Allah Ta'ala, mana pun ingat Allah Ta'ala. Tapi yang Nabi risau dia, sahabat-sahabat pula lalai dengan Allah Ta'ala. Au yamilu, ataupun sahabat-sahabat terpelencong. Pelencong ni tergelincir daripada jalan yang sebenar. Tu Nabi risau. Macam tu juga kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Keluar ni kita ada bawa Allah Ta'ala. Ada apa? Ada bekalan kita ni. Kita takut sama, risau. Risau takut kita ni lalai, ataupun kita risau orang-orang pun lalai. Ataupun risau orang yang sekeliling kita ni melencong ke tempat yang lain. Kemudian لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس. Kemudian من الناس خيارهم. Di keadaan Nabi sentiasa bersedia dengan apa jua keadaan. Buat persediaan. Sebab tu kalau para ulama pesan, kalau kita nak keluar mana-mana buat persediaan. Bawa air ke, bawa ubat ke, sebagai Nabi sentiasa bersedia. Tapi jangan lupa bawa takwa. Nabi hijrah, Nabi tak sempat bawa apa, tapi takwa tak tinggal. Kita nak keluar rumah, bawa semua air, bawa semua kan. Takwa lupa nak tinggal. Kemudian Nabi tidak melemahkan ataupun meremeh-temehkan kebenaran, dan Nabi tak lebih-lebih pula apabila kebenaran tu ada. Kemudian allazina yalunahu minan nasi khairuhum, orang-orang yang duduk dengan rapat dengan Nabi ni ialah orang-orang yang terbaik. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Siapa orang yang terbaik di sisi Nabi ni? Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak bagi nasihat. Dia nasihat untuk diri sendiri, nasihat untuk orang lain. Wa a'zamuhum indahu, siapa yang paling agung di sisi Nabi? Ahsanuhum, orang yang paling baik akhlaknya. Mu'asatan wa mu'azaratan, orang yang paling baik akhlaknya dan juga rajin tolong orang. Jadi kita kena jadi macam tu. Kena jadi orang yang afdal di sisi Nabi. Siapa dia? Orang yang banyak bagi nasihat kepada orang ramai, kepada ahli keluarga kita ke, bagi nasihat untuk diri sendiri kerana rajin beramai, nasihat kepada orang yang terdekat dengan kita. Ini yang paling afdal. Kena jadi juga orang yang paling agung di sisi Nabi. Siapa dia? Orang yang baik akhlaknya dan juga orang yang rajin bantu manusia yang lain. Cukup kan? Tak apalah. Boleh kita muntir no? Hadis ni panjang lagi, tapi nak ikut tu saya semangat lagi. Sebab lama tak bercakap kan. Okey, jadi baru tanya 2 soalan. Berapa soalan? 3 soalan. Soalan yang pertama tentang bentuk tubuh Nabi SAW. Soalan yang kedua, soalan pertama tadi Sayyidina Hasan tanya. 2, 3, 4 Sayyidina Husin yang tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan tanya Hindun, Sayyidina Husin tanya ayahnya. Semua dua-dua orang ni pakar tentang Nabi SAW. Soalan yang kedua berkaitan dengan sifat Nabi SAW ketika dalam rumah. Soalan yang ketiga, sifat Nabi SAW di luar rumah. Dan soalan yang keempat berkaitan dengan majlis Nabi SAW. Nabi duduk dalam majlis macam mana, apa yang Nabi cerita, apa yang Nabi buat. InsyaAllah kita akan jumpa pada episod yang seterusnya, siri yang seterusnya lah. Jadi cukuplah dulu, insyaAllah kita sambung nanti tanda tanda soalan yang keempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau nak sambung ni? Cukuplah insyaAllah 9.40 lah insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekadar itu saja yang dapat kita sampaikan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.